Okay, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan bincangkan teknik menjawab bagi soalan termokimia untuk haba penyesaran. Okay, Raja 6 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan untuk menentukan haba penyesaran. So, kita kena tindak balas. Okay, maklumat isi badu larutan kupron 2 nitrat dengan kepekatan. Biasakan diri, kita gariskan atau highlightkan maklumat yang kita perlukan. Okay, cawan plastik. Okay, suhu awal dicatat, sebut ferrum. So, kita guna sebut ferrum berlebihan dicampur. So, campuran. So, suhu awal, kita kena tahu suhu awal 28. Suhu tertinggi adalah 34. So, kita tahu ini adalah exothermic. Ini suhu meningkat. So ini adalah exothermic sebab suhu meningkat. Automatik kita tahu. Apakah yang dimasukkan haba penyesaran bagi eksperimen ni? So, soalan ni macam tadi, yang soalan sebelum ni. Eksperimen ni. So, dia adalah fokus kepada eksperimen ni. Kita kena tulis haba penyesarannya lah. Haba, haba yang dibebaskan apabila 1 mol kuprum disesarkan oleh ferrum yang lebih elektropositif dari larutan kuprum 2 sulfat. So di sini kita kena tahu haba yang dibebaskan tu biasa. Sebab biasa dalam nota kita akan tulis haba penyesaran haba yang dibebaskan apabila 1 mol logam disesarkan oleh logam yang lebih elektropositif dari larutan garamnya. Tapi di sini ingat soalan ni kata dalam eksperimen ni. So kita kena tukarkan perkataan umum kepada bahan kimia yang diberi dalam soalan ni. So 1 mol kuprum disesarkan oleh ferrum yang lebih elektropositif dari larutan kuprum 2 sulfat. Sentiasa perhati ikut kehendak soalan. Kalau soalan tu just tanya apakah maksud haba penyesaran, tanpa bagi eksperimen ni, maka kita tak perlu tulis bahan kimia. Kita boleh tulis ayat yang umum. Tapi kalau soalan ni dah memang kata apakah maksud haba penyesaran bagi eksperimen ini, maka kita akan tukarkan perkataan umum tu kepada bahan kimia yang spesifik. Selain daripada perubahan suhu, nyatakan satu pemerhatian lain bagi eksperimen ini. So, sini adalah kuprum disesarkan. So, apakah warna kuprum? Kuprum adalah perang. So, kita tulis pepejar perang terbentuk. Pepejar perang terbentuk. Selain daripada pepejar perang terbentuk, kita boleh kata apa? Ferrum larut. Lagi apa? Warna biru larutan kuprum 2 sulfat. Menjadi apa? Menjadi pudar. Tapi ini memang tak dapat kalau secara praktikalnya memang kita susah nak dapat. Sebab apabila ferrum masuk aja dah gelap sangat lah. Dah keruh sangat larutan tersebut. Tuliskan persamaan ion. Ini pun lagi sekali. Sentiasa kena highlight persamaan ion. So apabila persamaan ion, dia rujuk kepada definisi yang terlibat sahaja. So kuprum bermulanya dia adalah larutan, aqueous. Dia tindak balas dengan ferrum. Ini adalah pepejar. So apabila dia disesarkan, ferrum pula kuprum akan jadi pepejar. Tapi ferrum pula yang akan jadi ion. Dia akan bergabung dengan sulfat. Ini adalah persamaan ion. Yang ini yang sentiasa kita tengok, ini adalah persamaan kimia. Cu dengan FeSO4. Ini adalah kimia. Persamaan. So soalan ni minta persamaan ion, maka yang terlibat saja mesti melibatkan ion. So kuprum 2 sulfat, kita hanya tulis ion kuprum 2 sahaja, 2 positif. Biasanya ramai calon akan salah, dia akan tulis persamaan kimia yang lengkap. Seterusnya, berdasarkan eksperimen tersebut, hitungkan haba yang dibebaskan.
Ini pun ramai orang yang keliru. Haba yang dibebaskan, okay, dia tak sama dengan haba yang dibebaskan sama dengan MC theta. Okay, isi badu darab 4.2 dengan suhu darab. Suhu dia adalah 30 berapa tadi? 34 tolak 28. Okey. 34 tolak 28. Dan M ni bukan jisim, ini M ni rujuk kepada dia punya isi badu. Ya. Sebab kita anggap 1 gram sama dengan 1 cm padu. So isi badu di sini soalan dah kata 50 cm padu. Okey, so sini masukkan 50. Tekan kalkulator, so dapatlah 50 darab 4.2 darab. Okey, 160 unit dia joule. Itu sahaja. Jangan sibuk-sibuk nak letak mol ke apa. Okey, dia bukan haba penyesaran tak ada lagi bahagi. So seterusnya cari bilangan mol kuprum. So di sini kita gunakan sebab dia bagi kepekatan kuprum 2 nitrat Okey. Okay, MV per 1000. So kita dah dapat kepekatan dia, isi padu dia 50, kepekatan dia, rujuk balik soalan. Soalan kata 1/0 mol. Soalan dah bagi. So bahagi 1000. So kita dapat 1 darab 5 bagi 1000. 0.005 mol. Okay, last kali barulah soalan minta haba penyesaran. So haba penyesaran barulah yang ikut formula yang kita belajar. Haba penyesaran sama dengan delta H sama dengan apa? MC theta per mol. Tadi kita MC theta 1260, mol 0.005. So tekan kalkulator kita dapat 1260 bagi 0.005. Okey, 252000. Okey, unit jangan salah, joule per mol. So kita kena tukar 252 kilojoule mol. Okey, dan lagi satu tanda negatif. Yang tanda negatif inilah yang selalu ramai orang tertinggal. Okey, tanda negatif ni merujukan dia adalah exothermic. Bukan matematik ini adalah kimia, menunjukkan haba yang dibebaskan. Okey, exothermic. So kena tulis. Jangan tak tulis. Kalau tak tulis memang satu markah tu hilanglah. Buat penat awak buat pengiraan tapi tak dapat markah. Okey, lepas tu soalan E, lukiskan gambar raja aras tenaga. So ini pun hari tu buat soalan peperiksaan, ramai lagi yang salah. Semua tertinggal yang ini, tenaga. Okay, lepas tu buat tangga dulu. Di sini tak ada anak panah. Okay, turun bawah ada satu anak panah. Aduh, susah ni. Tak ada pembaris. Okay. Okay, sini satu lagi tangga. Tak ada anak panah. Anak panah hanya satu tempat saja. Okay, cek sini saja. Lepas tu kita masukkan persamaan ion. Kuprum 2 nitrat. So kita guna ion kuprum. Ferrum. Akhirnya kuprum. Okay, ferrum. Okay, sini tulis delta H sama dengan negatif. Ini yang itulah 2 kali salah, nanti maka 2 kali kena tolak. Okay. So kita tengok dah tahu. Bentuk graf 1 markah, persamaan 1 markah, label nilai 1 markah. Sepatutnya lah 3 markah, tapi sini soalan bagi 2 markah. So kita ikut label, bentuk dengan label delta H 1 markah, persamaan ion tu 1 markah. Okay, boleh guna persamaan kimia. Kalau persamaan kimia kuprum nitrat kan. So sini kita guna kuprum tambah ferrum 2 nitrat. Okay, boleh juga ikut soalan. Okay. Soalan ni sangat senang. Senang dapat markah penuh dan sebenarnya senang juga hilang markah. Contohnya saya ulang balik. Mula. Dia hilang markah satu di sini, iaitu dia tak tulis perkataan bahan kimia yang spesifik. Dah 1 markah hilang. Okay. Yang kedua,
persamaan ion, dia tulis persamaan kimia dan satu markah, senang nak hilang. Okey, yang bahagian ini haba penyesaran, dia tulis haba dibebaskan tapi pelajar pergi buat haba penyesaran. So terus lagi banyak markah akan hilang. Okey, bilangan mol, okey, guna MV per 1000, jangan salah, jangan guna 1.0 saja. Bezakan kepekatan dengan bilangan mol. Bezakan ini 1.0 mol per desimeter padu. Okey, ini keseluruhannya panggil kepekatan. Simbol dia adalah M, huruf besar. Bukan cari bilangan mol, ambil 1.0 mol saja depan. Lupa pula ada unit lagi. Okay, yang ketiga, haba penyesaran, delta H. Lepas kita buat pengiraan, jawapan akhir mesti letak satu tanda, positif atau negatif. Kalau sini exothermic, kita tengok suhu meningkat, dia adalah exothermic, tanda negatif. Kalau suhu menurun, dia adalah endothermic, so positif. Okay, lepas kita buat pengiraan, pergi semak. Jangan tertinggal. Ramai calon tertinggal. Okey, lepas tu aras gambar rajak aras tenaga. Okey, ramai orang yang pertama dia tenaga pun tak label. Apabila tak label, kita memang tak bagi markah ya untuk label. Simple simple aje. Bukan benda tu susah. Persamaan ion susah orang boleh buat, tapi label tak label. Yang kedua, bentuk. Okay, jangan buat lagi anapaksi X lagi macam graf. Ini bukan graf ini just gambar raja aras tenaga. Lepas tu delta H dengan ni. Sila semak semua soalan